Kalau korang tengah tengok ataupun dengar, maksudnya korang dalam podcast. Bukan podcaster. Bukan podcaster bro. Kau yang step macam tu lah. Ini lain. Okay. Hai guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Yeah. So hari ni kita semua ada guest hari ni, special guest semua, sebab aku tak tahu mana aku punya orang in-house aku kali ni. Kan, at least aku akan letak 2 orang daripada Kepo. Faham. Tapi tak ada, aku seorang je hari ni. Aku tak tahu dia orang makan gaji buta ke apa ni, korang ni. Kalau kau tengok lepas ni, tak adalah, dia orang kena buat kerja jugalah. Faham. Takkan aku kat sini. Kalau bukan kita orang siapa? Yang in-house. In-house. Ada seorang nama member aku tu Rauf, tapi tak tahu dia pergi mana, tak guna betul budak tu lah kan. So hari ni kita macam mana? Dia memang macam tu. Dia kejap hilang. Dia kejap ada, kejap tak ada. Dengan nama pun selalu bonteng tu. Selalu bonteng. Selalu cik itulah. Jom kita ada Mirul, Sabirin, kita ada Farhan Mazlan, dan yang best kita ada Farah Mazlan. Farhan Mazlan. Kau tahu rambut dia memang tapi bukan jadi Farah lagi. Dia buat mahal tu. Okay, dia buat mahal tu. Dan kita ada Dr. Faiz. Ataupun lebih dikenali Dr. Abstract. Ataupun kita kena panggil Prof lah sekarang. Ya, sebab aku nak betulkan kau. Prof apa? Profesor Madya. Kau tahu tak Profesor Madya tu apa? Apa dia? Aku tanya kau. Aku tak tahu. Profesor Madya tu adalah profesor yang bila falsafah. Ada profesor falsafah. Madya tu mana datang? Madya tu Tolong. Tak nak. So doktor nak tanyalah doktor kan, alang-alang ni kan. Tengok abstract dah baru doktor sedikit pembaharuan, kita bangkit semula. Kita bangkit semula dengan nafas yang baru, dengan energi yang baru. So macam mana? Tapi dengan sahabat yang lama. Sahabat-sahabat lama ni kita kena raikan lah. So macam mana boleh terfikir nak buat kopi pula tiba ni? Kita sekarang berada di Abstract HQ, di mana Abstract HQ ni kita sebagai satu tempat di mana kita nak gather semua orang. So Abstract dah 9 tahun kita bertapak di Shah Alam. Dan mencari benda yang magnet untuk tarik community tu datang. Faham. Supaya benda ni adalah kegiatan seni tu berlaku, tak kisahlah muzik ke, puisi ke, drama ke, open mic ke, podcast ke macam hari ni kan. Kalau tak ada podcast kita hari ni. Betul, tak ada tempat nak buat. Kalau Tengok kau depan rumah hujan. Kalau kau tengok podcast aku sebelum ni gelap je. Lighting pun tak ada. Aku nak tanya. Kenapa gelap? Apa dia? Dia memang kat dalam bilik gelap ke apa? Bajet tak ada time tu. Sekarang bajet tak ada, nampak dah ada mic baru. Hari tu jap ini dah ada mic baru, kita dah ada roadcaster baru. Ni semua suara baru. crisp. Suara lagi sedap lah dekat sini. Tadi betul sebab before dia aku dengar macam bingit sikit lagi suara kau. Sebab tu aku beli mic baru. Faham. Tapi Dia yang kurang paling kepo lah. Kurang kepo kalau tak ada mic sekarang dah baru kan. kepo. Kalau ada mic baru sedap cakap. Itu yang kena cakap slow je kan. Tapi ya. yang paling best kan kat sini yang aku perasan adalah semua daripada UiTM. Betul. UiTM di hatiku. Ya, UiTM di hatiku. UiTM guys. Macam doktor, kalau siapa yang tak tahu, doktor pun mengajar tourism. Betul. Saya mengajar di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Yeah. Aku tak faham tourism, itu aku faham. Oh ya. Tak, dia macam ni lah kan. Sebab kan doktor dah ajar yang tourism kan. Mesti doktor tahu banyak hotel. So hotel apa yang clean doktor? Aku tahu. Bukan sebab aku mungkin kalau video ni dah keluar aku dah kahwin. Awak tak lama tau. Cakap video ni keluar dah kahwin. Sebab tu nak tanya doktor hotel apa. Dah kahwin memang clear. Tak ada. Mana ni hotel apa yang cleanliness dia tinggi. Jangan salah faham. Janganlah salah faham. Sebab Sorry. keluar video ni aku dah kahwin dah. Faham. So aku kenalah tanya tips-tips dengan orang-orang yang dah berkahwin. Tapi mungkin sebab tak ada co-host lain sebab dia je, sebab kita nak bagi seri pengantin ni bagi host. Jadi bukan Raul buat kerja ni. So by the time video ni keluar, awak dah kahwin lah. Dah kahwin dah. Tanya. Thank you doh. Aku dah tak single dah. Tanya ada. Terima kasih doh. Aku terima je. Nanti kita praktis. Dia yang terima. Saya boleh terima lagi. Terima intern. Terima. Takutlah. Ingat Abang Tesla tu. Jadi macam contoh lah, macam kau Mirul. Ya, saya. Kan? Bila kau dah ada anak ni kan, macam mana kau jaga anak kau? Adakah sama macam ada kau jaga macam kau dididik dulu ke atau lain? Dididik dulu maksud kau?
Maksudnya dulu masa kau kecil kan. Maksudnya Adakah? bapak kau didik kau cara tu sama tak dengan kau didik anak kau? Ada certain aku boleh ikut cara didikan family, ada juga. Sebab kita ni dalam dunia era yang baru, so kita tak, ada benda yang penerimaan daripada budak-budak ni dia boleh terima. Ada benda yang tak. Contohnya macam sekarang ni budak dia terdedah dengan banyak-banyak penyakit. Kan orang kata jangan maghrib nanti kena demam kuning lah apalah, mambang kuning datang lah. Macam tu benda yang tu aku punya style simple je. Aku tak suka menipu anak. So aku cakap benda tu tak boleh. Jangan keluar maghrib nanti nyamuk gigit. Tak elok macam tu, something like that lah. Sebab macam kalau dulu kan, kalau contoh macam kalau kita nak keluar maghrib ke apa, mesti orang mak-mak kita akan cakap nanti kena sorok dengan hantu tutut. Hantu titik. Jangan sebut. Jangan sebut. Kan kau censored. Nanti banyak aku nak kena beli. Kau jangan kau ajar. Jangan terus direct macam tu. Ini ni geng-geng sunat laser ni saya ni orang ni. Korang sunat laser. Ya dah, aku senang laser. Patutlah korang perangai macam gini kan. Aku pisau. Kau pisau. Pisau warna apa? Stainless steel. Aku ingat yang dia punya handle hitam tu. Bukan bang. Bukan. Itu lain bang. Ni podcast saya. Awak jangan buat macam-macam. Saya tumbuk muka kau kejap lagi. Macam doktor pula kan. Macam doktor pun Doktor dah sunat ada. apa? Saya tak Udin. Kau Tak pun Udin. Iya, tapi pergi klinik lah. Oh. Tapi masa saya sunat, saya ada macam kenduri lah. Duit apa banyak gila time tu. Sebab apa? Sehari sebelum berkatan tu kita ada perarakan. Lepas tu kita pergi mandi. tembak haus ada? Tembak. Oh, ya? Dan kita ada salam kaut dipanggil. So saya ingat masa kecil dapatlah kumpul RM800. Oh, banyak. Masa tu kita berkongsi 2 orang saya dengan abang saya. Berkongsi RM800 seorang. Saya ingat saya beli apa? Saya beli remote control car. Itu. So, Tapi doktor pergi sunat tu dekat klinik lah. Dekat klinik. Tapi dia punya Jadi macam meraihkan kenduri. dia tu macam kampung. Kampung style. Betul lah. So, Saya yang- tak ada yang- juga. Tak ada kak. Tak ada doktor. yang berhatannya doktor dengan abang doktor. sekali. Sahaja. Ke ada yang lain? Sahaja, berdua. Oh. Dekat Taiping. Kau laser ke atau klinik? Aku klinik pisau. Pisau. Kau cakap orang kau pakai kapal letak dekat batang kayu tu kau tepek. Tak, aku klinik. Tapi aku ada juga macam doktor buat kenduri, orang bagi duit. Aku apa tak semua. ada. Kau tak buat kenduri? Bukan, aku sekolah punya RM50. Lepas tu ramai-ramai. Lepas tu tunggu kat klinik Ramai-ramai. sekolah. Habis kau tengoklah semua alat sulit dia orang. Aku dekat sekolah ni tu, sekolah rendah Setiawansa tu. Ya. Klinik bawah tu aku. Oh, siapa nak register je lah. Kira dia before tu dia bagi announce, okey ada kita berkatan beramai-ramai. So maksud aku tak faham. Berkata ramai-ramai tu macam semua kena buka. Okey, ramai dia buat bulat lepas tu tunjuk. Kau mestilah gila-gila. Aduh, macam kau ya pergi klinik macam biasa je lah. Kau ada buat kenduri juga? Tak ada. Oh, terus pergi. Tapi bapak aku dia janjikan kat aku lepas sunat je dapat PlayStation 1. Wah. Dapat tak dapat? Dapat lah. Yang kecil ke yang besar dulu Yang PlayStation? besar gabak tu. Yang gabak tu lah. PSX. Ada besar ke? Dia dulu PXX dulu. Baru baru dia one. baru PS1. Aku tak ni, dulu aku main catur, main guli. Aku orang lama. Geram pula aku lah. Kita sebaya Mirul. Okay, Macam kau umur berapa? 12 tahun. Dah jenam. No. Sama tu. Sama tu. 12 tahun. Lambat dah tu. Lambat dah tu. Doktor bila? Saya dah jam 4. Sama. Dah jam 4. Abang saya dah jam 6. Dia yang lambat. Saya sebaya dengan abang doktor. Bukan. Tapi macam mana adakah engkau yang macam sudah cukup nak sunat ah? Bukan. Tak ada bukan. Apa yang dah cukup? Mana ada beli berihan. Kita ikut je apa yang Fiana cakap. Siapa je budak yang abah dah cukup masa ni. Mana ada budak yang tu? Aku macam tu. Aku macam aku tengok ramai yang dah sunat. So aku tak nak Okey, macam mana kau tahu kawan-kawan kau dah ramai sunat? Kau tengok. dah sunat. Tak, bukan. Kan dia ajak kenduri. Oh. So macam diorang dah jar 1, dah jar 2 dah start sunat. Aku kadang-kadang petikai kan macam, "Ma, kenapa ada lain je mama tak terus sunat kan?" Kan tak payah rasa sakit-sakit ni. So dah jam 4 tu macam tak apa mama nak sunat. Tapi bercakap tentang itu, ada juga kajian yang buat, ada beza kalau kita sunat masa lahir dengan ada beza masa kita sunat dah besar. Apa beza? Dari segi bentuk dan beza design tu je kot. kita kena tanya pakar. Okey, Dan pakar. ada perbezaan dia tau. Ada perbezaan dia. dia. Betul. Betul. Ada teori ya? Bentuk Dari dia segi beza. kekuatan, dari segi stamina, dari So, segi anak aku ni, performance. So mana lagi better? Kalau ikutkan majoriti yang dah mungkin dah jam 4, jam 6, tu lebih baik lah. Lebih baik kita delay kan daripada kita awalkan. Sebab masa baby kita mungkin dah tak ada bakteria dalam tu kan. Tak ada kekotoran kan. Betul. Kita turun potong kan. Betul. And then dia akan develop over time.
Mungkin kita dah simpan baru kita potong. Betul? Kan? Macam tu anak aku umur 21 lah. Lama sangat. Lama kan? Nampak tak perbezaannya bila doktor bercakap dengan yang biasa bercakap? Kita pakai kapak, tarik kan. Laser. Sebab itulah dia profesor. Oh, macam gitu. Tapi aku yang paling best lah kan, sebelum yang ni sebelum aku sunat lah kan. Masa kecil dulu kan tak erti pakai boxer kan. Sebelum adanya boxer abstract, tak erti pakai. Tunjuk sikit. Tak ada. Kita cuba je kan. Kita cuba. So bila kau nak zip tu, pernah tak malas nak cakap. Awak pakai boxer, Mira pakai apa? Saya dulu Awak- spender. Spender Pendek juga. Spender juga Masih sama sekarang? Tak, sekarang boxer lah. tak boxer lah. Spender Sebab tak- dulu tak- kecil, sekarang dah besar kan. Apa yang besar? Aku rasa makin lucah lah podcast ni. Umur. Podcast ni keluar TV tau. Memang cerita pasal Tak sunat ada. kan? Tak. Lepas tu ada satu momen tu aku tersepit tau. Apa kau tersepit? Tersepit dekat kulit lah kan. Tersepit dekat kulit yang memang Oi, aku dah sakit kena. tu. Sakit doktor. Sakit. Memang sakit. Aku pergi klinik. Doktor dah buat macam-macam lah ni. Doktor cuma cakap memang kita dah tak boleh buat apa. Kita terpaksa sunatkan dia sekarang juga. Aku dengar Oh, je. sebab tu lah kesnya. Belum lagi. Aku dengar je bila doktor cakap kita kena sunat sekarang ni. Memang aku macam kerusupan. Kerusupan. Kerusupan tu apa? Kena rasuk lah. Oh, kerasupan lah. Kalau bahasa Indo ni kesurupan. Lain pula. Bukan. Aku cakap apa tadi? Kerusupan. Kesurupan. Dia kena rasuk lah, kena rasuk Okay. lah. Aku cakap, tak nak. Doktor macam tak boleh buat apa. Doktor dah panggil a few, dia punya nurse apa semua dah pegang aku macam ni. Aku cakap, tak nak. Tiba-tiba cabut. Apa yang tercabut? Dah terkeluar. Oh, keluar pada landasan lah. Time masa menjerit tu, keluar kau tahu tak? Ini kisah benar ni Ini dah? kisah benar. Kisah benar Time tu saya kecil. Lepas tu time tu kakak aku pergi beli McD lah macam kesian adik dia kan. Nanti kita tanya lah next week. Mungkin bila video ni dah keluar kita tanya. Ada tak kesan-kesan? Betul. Saya ajak lagi habis ni. Dekat ni kita tengok kesan dia ada. Dan klinik tu dia berselang dengan beberapa buah kedai. Baru McDonald. So kakak aku cakap dia dengar suara aku daripada McDonald tu dah dengar suara aku menjerit. Kuat lah kau ni. Cabut je tu satu klinik tu gelap. Macam apa benda lah punya benda ni. Lepas tu kan. delay lah kau punya. Delay lah. Time tu dalam darjah 2, darjah 3. Setahun lepas tu barulah aku sunat. Padan lah. Asal tak je biar dia melekat je sampai ke besar. Sakit bang. Oh ya. Sakit bang. Siapa yang mengetuk tu? Jadi itu adalah orang kata pengalaman lah kan. Pengalaman kau sunat apa semua. Dan aku nak tanya juga dekat korang. Masa korang sekolah dulu. Apa benda yang paling nakal korang pernah buat? Fan. Paling tak nakal. Sebab kau Fan, kalau siapa yang tak tahu kan. Farhan ni sekolah agama dulu doktor. Betul. Benda yang paling nakal kau pernah buat Rasa Fan. macam dia tak berani kot bagi tahu kot. Kalau nakal apa contoh dia? mungkin kau pernah bergaduh ke sekolah menengah ke maybe. Paling nakal jatuh tengah. Ataupun sampai bapak kena datang sekolah tu. Itu tapi paling jahat ponteng lah. Tapi Tu je Pak An dulu klise baik lah. tu. Pak An dulu baik. Dia kan satu sekolah dengan aku. Dia tak ada buat benda nakal lah. Pak An dulu rambut M ah? Tak, dia V. Daripada sini V ah. Bongkok lah dia. Aku emo dulu. Betul. Dia emo gila. Paling jahat kau ponting Paling sekolah jahat je lah. ponteng lah. Tapi tu bukan sekolah agama pun. Dah Sekolah menengah? Menengah. Culture shock. Mak bapak kau tahu tak? Aku ponteng. Sampaikan parents call bapak aku. Parents Cik Lan, call bapak Cik Lan. kau. Cikgu call bapak aku. Oh, Dia call bapak aku kena pergi sekolah. Aku tak tahu. Aku tak tahu bapak aku kena pergi sekolah. Form 4, So, Form 5. 5 lah kot. Form 5. Dia tu dah Sebab dia dah buat kepala lah. Dia dah buat kepala. Kau Dia tahu dah gangster lah. Dulu kan subjek kan ada 1 masa, 2 masa, 3 masa kan. 3 masa tu paling 3 masa panjang panjang. kan. Subjek account 3 masa. Memang tak lah aku pergi. So Yorin. Yurin. Naik motor pergi sekolah. Pergi tempat lain. Kan macam ada macam shop lot ni kan ada naik tangga kan. Aku naik tangga, tukar seluar. Oh, pandai. Pandai. Kau bawa baju spare lah. Aku bawa sweater dengan seluar jeans. Tukar seluar, pergi CC bayar RM10 dapat 6 jam. So bila step Banyak ke-7, duit dah time tu? RM10 ke banyak tu? Banyak. tu okey lah. Dah buat video ke time tu? Belum. Oh, belum. Belum. Ada lah Pak kau buat video tapi dapat sekolah dapat kelas je. Start pukul 7 kan. Sekolah kan start pukul 7 kan. 6 jam pukul 1 kan habis sekolah. Pukul 1 balik lah. Oh, maknanya whole day lah kau. Kau nak puteng half day macam mana?
Oh. Dah halang-halang 3 masa tu the whole day lah kau ponting. Aku half day tu. So macam mana kau balik tu bila bapak kau cikgu dah call dah ni bapak kau. So bapak kau dah tahu dah kau tak ada di sekolah. Apa yang kau kena lepas tu? Betul aku tak sure esok ke macam mana dah ada budak kelas aku beritahu nampak bapak aku datang. Aku tak tahu. And then kena ni Tu lah. bapak kau kena cakap mengagang. anak bapak. bukan. Lepas esok tu My son. bapak aku tak bagi aku bawa motor dah pergi sekolah. Oh bapak kau tak marah Marah lah. Dia tak ada Marah, macam tapi aku pukul lupa lah. ke Dia, apa Dia kena grounded aku tak lah. pukul lah. Mana ada bapak yang tak marah? Ada ke bapak yang tak marah? Ada. Ada, eh? Ada. Kawan saya bapak dia macam, oh tak apa lah. Esok dia jadi perangai dia sama. Anakku Zazali lah. Kan? Tapi bapak kau tak menggunakan Kekerasan kekerasan tak yang lah. tak ada lah. Dia cakap baik-baik je lah. Cakap tak baik. Aku tak ingat lah. Tapi kena grounded. Sampai dalam seminggu 2 tu bapak aku hantar kot. Lepas tu okey dah. Lepas tu kau dah tak buat dah? Tak dah. Insaf lah. Macam kau Mirul? Sebab tengok daripada muka dan jambang kau ni boleh mengatakan kau seorang yang nakal Tak, di aku okey sekolah. lah, aku baik. Dengan cuba cerita sikit apa yang kau pernah buat kat sekolah dulu. Macam kau pernah curi motor dulu. Curi-curi tak ada Rembat lah. handphone kan. Kau pernah cerita kat aku dulu lah. Oh, paling jahat aku ni doh. Dulu ada Giant dekat Giant baru buka sana kan. Yang kat Nak atas balik tu? sekolah. Ya, dekat office kita. Dulu Giant tu. Dulu aku curi ni. Cream. Gatsby warna pink. Aku Warna ingat pink, strawberry. warna purple aku tu. tak curi. Kawan aku ni bengong dia pergi curi. Aku macam pergi situ. Try, pakai terus. Lepas tu jalan. Atau aku keluar. Lepas tu member aku pergi bawa lagi. Dia kena kejar dengan Pak Gad dulu. Satu setiauansa biar dikejar. Aku macam bila dikejar tu aku macam aku buat tak ada apa-apa lah. So kawan aku jadi masuk balai. Aku masih okey lah. Curi tu je pun. Itu je. Tapi janganlah mencuri je. Anak-anak sekalian. Saya tak mengajar korang mencuri. Dan lagi satu aku dia ponteng pergi sisi kan. Aku pergi mandi sungai. Kalau tak kat Padang ada satu lorong masuk longkang. Longkang yang belah lompat jauh tu. Sungai ke longkang? Longkang. Nak pergi sungai. Sungai kat bukit belakang tu. Aku ponteng ramai time tu pergi masuk yang naik atas tu. lah. Aku tak pernah pergi situ. Aku tak Paling jahat pun pergi situ lah. Ada tak benda yang kau buat macam Pak An buat yang parents dia dapat tahu? Sampai Tak libatkan ada. Mostly parent. sampai sekarang bapak aku tak tahu. Mak bapak aku tahu. Oh kerja clean Aku clean mah. Kau pandai ya kerja clean Aku ni. memang Sampai aku- sekarang parents tak ada yang tahu lah. Aku cikgu kau sebab kerap sangat. Kerap sangat kau tak ada time tu. Dia macam surat amaran lah. Dia dah sampai surat amaran tu sampai ke rumah lah. Maknanya kali amaran? ponteng Berapa kali banyak amaran? lah. Tak ingat. Dia selalu 3 kali amaran ni. Betul. Biasanya. Tapi itu yang zaman kita lah. Macam mana dengan zaman doktor? Zaman doktor. Zaman doktor macam mana doktor? Adakah Kenakalan dia adakah mungkin paling lebih ekstrim? hardcore? Ya. Saya rasa kenakalan tu dia setiap generasi ada jenis kenakalan dia, level dia. Dan mungkin korang tengok saya sekarang pencara, ada PhD, ada Tak, saya title tengok Profesor doktor, Madya. nakal lah doktor ni. Kan? Tapi dulu saya kecil saya nakal. Sangat nakal. Okey, antara ini kenakalan- Pusat 2 ni. Oh. Pusat 2 kan. Pusat 2 ni. Ini geng Pusat 2 kan. Mak saya memang kata ini geng Pusat 2 ni bahaya. Ni kita boleh buat satu kumpulan geng Pusat 2. Time tu doktor doktor pula. Dia tak ada dosa, jangan risau. Doktor dia besar kat mana time tu? Okey, saya sekolah sekolah menengah ke sekolah rendah ni? Sekolah menengah sekolah menengah lah. Sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Bukit Bandaraya. Ke mana tu? Dekat Bangsa. Dekat Bangsa Shopping Complex BSC bawah tu. City boy. City City Boy. Boy. City Boy lah. Saya City Boy lah. Tapi kat situ banyak rockstar yang dilahirkan lah. Salah satunya doktor? Salah satunya? Salah satunya rockstar. Bagi saya lah mereka ni rockstar kan. Arwah Ashraf Sinclair. Oh Ashraf Sinclair bang. Sama sekolah dengan Aisyah Sinclair adalah saya punya classmate. Tisha Shah, wife-nya kepada Beto Koshairi pun classmate saya. And then Hafizul, dia ni batch saya lah. Dia main satu band nama Underground Pharmacy. Adik kepada arwah Saiful, nama dia adik kepada Lock Butterfingers. Yes. Pergi situ juga. And then sekarang CEO Stadium Bukit Jalil pun graduate daripada sekolah tu lah. Tapi kat masa saya kecil dulu banyak masa membesar kan, kita nakal lah. Duduk jauh Taman Maluri. Datang Maluri? sekolah bangsa. Jauh doktor. Jauh. Dulu saya duduk Naik bangsa, bas? kena pindah. Itu kena naik bas 60 daripada Maluri sampai bangsa. 2 bas saya kena naik. Selalulah muka ni kena bayar 50 sen sebab lambat. Faham? Sampai waktu saya kat US, satu pengawas yang selalu bagi saman ni, nama dia Dr. Avinesh Bar. Dia
jumpa saya dekat New York, dia kata, I've never imagined, tak pernah terbayangkan kau ada PhD, dia kata. Engkau lah orang paling datang lambat, paling malas dalam kelas, tapi engkau boleh berjaya, dia kata. So saya cakap, betul lah, mungkin sebab UiTM saya rasa. Dia mengubah destiny saya sebagai anak Melayu. Betul. Itu orang cakap jangan just sebut from discover lah. Tapi nakal tu kena. Betul. Kalau tak nakal skema ni susah lah. Tak, rambut ikat tepi ni. Tapi doktor ada tak satu experience yang mana dengan parents doktor yang parents doktor tahu yang ni doktor dia ada buat salah ke apa, lepas tu kena sebenarnya. Dulu kita membesar buat lesen bukan buat lesen pergi metro driving school. Kita malam-malam bawa keluar kereta. Betul. Kunci senyap-senyap kan. Ramai kalau nonton ni, maaf lah ya. So dulu kita senyap-senyap bawa keluar kereta, keluar pergi bangsa kan. Bawa cinggir. Tak adalah bawa cinggir. Adalah borak kat situ. Kawan perempuan. Off-cam lah. Dan tu memang lagu kuat tu. Tak adalah. Saya dulu ada VS125. Lepas tu ada speaker waktu kan. Trend too fat yang bawa VS125. Ada CD tak? Ada CD? Tak ada CD. Itu for you to see. Adalah yang depan VS125 ada speaker dua kita letak. Itu sebelum ada motor lah. And then masuk UiTM baru beli VS125 tu. Tapi paling banyak tu lah. Bila kita bawa keluar kereta pula jam. Apa kita nak call? Nak panggil siapa? Member tak tahu. Lesen pun tak ada. Bahasa lah call. Kita bawa keluar kereta. Sekarang dekat Damansara. Bising tak ada? Oi, apa tak bising? Itulah. Tapi kenakalan tu buat bersama dengan abang lah. So ada orang backup sikit. Kita adik ni follow je kan. Ada kamcing kan. So itu masa lampau lah. Sekarang bukan baik sangat pun. Kita nakal-nakal tu biasa lah. Tapi benda tu wajar lah kan. Kita bukan maksud. Betul. Kita bukan husband. Kita belajar dari situ lah. Macam aku juga, sebab bapak aku cikgu. Lagi susah lah bang. Kalau tak buat kerja sekolah, cikgu tak call. Terus pergi pejabat. Awak tak buat kerja sekolah ke? Jumpa bapak kau. Ingatkan macam, macam, kita tapi nak cikgu. satu benda yang saya ingat benda yang tak agak bangang lah juga. Kita tak nyanyi lagu negaraku, kena sebat. Sebab kita kan negaraku macam malas sikit nyanyi kan. Dulu. Kita disiplin. Nama dia Mike Mock nama dia. Siapa yang budak Damansara, budak bangsa, kenal lah dia ni. Sekarang ni dia entrepreneur juga. Dia masih ada lagi Dia tak mengajar tapi dia ada buat satu restoran agak famous juga. Okay, so dia ada T5 pengawal-pengawal yang macam Dr. Vinet, saya cerita tadi. Dia ni punyalah perfectionist, macam perfection. Dia akan tengok siapa yang dia nak kena kan. Aku juga yang kena. Tak nyanyi lagu negara. Aduh, Faiz. Okey. Faiz sila ke tepi. Semua orang yang tak nyanyi ke tepi semua kena sebat. Rotan time tu. Time tu rotan okey lagi. Punggung lah. Punggung. Bukan tangan Zaman dulu kita tak macam sekarang. Semua social media boleh report. Kita tapi zaman kita tangan, aku tangan. Itu mungkin sekolah rendah aku tangan lah. Itu lemah. Sunat laser kan? Laser. Sekolah aku yang lemah. Macam aku dulu pun sebab bapak aku pun cikgu kan. Ajar pun tempat yang sama. So bila kalau aku macam tak siap kerja sekolah ke apa ke, cikgu tak marah tau, macam tak siap tak apa lah. So kita yang anak cikgu ni kita akan rasa macam macam ni punya anak cikgu kan, kita ada dapat special lain sikit layanan kan. Rupanya kau balik tu kena saut. Dengan cerita kau tak bawa kerja sekolah. Kena bang. Tapi mesti ada wartawan yang menyampaikan tu. Banyak tu. Bapak kita cikgu. Banyak sangat. Memang banyak sangat wartawan. Sebab aku rasa dekat meja bapak kau tu kan ada meja sendiri kan. Kaunter aduan adan. Kita kan dia hati. Apa dia? Ataupun time tu Yahoo Messenger kan. MSN Messenger dia. Tutut kan. Ke MySpace. MySpace tu kan. Atau Friendster. Title adan. Kaunter aduan sih ya. Tapi banyak aku kena time dengan bapak aku dulu lah. Itu yang sebab kadang-kadang bila kita tengok macam ada isu viral lah apa yang baru kena pukul sikit dah lawyer datang betul yang baru-baru ni. Tapi ada yang baru-baru ni jadi tau yang tapi yang tu agak keterlaluan lah dia kena sampai yang mata tu dia kena luka. Itu agak melampau kan dah yang patut lah. Aku tak tahu kisah dia, cuba cerita sikit. Tak silap aku dia isap pot. Dia isap pot dalam kelas. Itu root lah bagi aku. Sebab tu root lah. Aku tak tahulah kan macam kalau zaman aku dan kita juga Kita pergi tandas. Kita root
macam mana pun Kat belakang. cikgu kita tetap takkan melawan kalau cikgu cakap kita apa hormat lah. kita still hormat kan. Kat belakang memang nak gaduh ke apa lantak kan. Tapi sekarang punya ni agak Lain sikit. Agak lain lah. Agak lain sikit. Lain dari segi apa? Apa punca dia doktor kan? So, kalau Lain dari segi apa? Contoh macam saya tengok yang banyak sekolah ni kan macam dah tak boleh untuk ditegur. Macam kalau macam kita pergi poli kita dulu kan. Macam saya dulu belajar dekat Ya poli. Allah, budak-budak. Memang banyak kena buat tu, kena buat ni. Kita sebagai student kita macam dah memang tugas kita. Kita mencarut juga kan tapi kita buat. Marah tapi kena buat. Betul ada lecturer mengadu masa dekat poli tu dia cakap sekarang dah tak macam dulu. Sekarang ni Udah tak boleh tegur. Dah tak sama macam korang, dah tak boleh nak bagi kerja-kerja banyak. Sekarang semua senang je. Edit pun pakai Canva. Kita dulu kena trace satu kan. Dia orang edit pakai Canva. Cakap dah tak macam dulu. Lepas tu ada student yang masa lecturer mengajar, dia boleh bantai main game. Kat situ. Tegur dah tegur tapi dia tak stop juga. Kita pun main game. Kita pun pernah buat. Jangan cakap kita tak pernah buat. Tapi macam buat sorry apa semua bagai kan. Tengok jadi, time lah. apakah punca ni doktor? Saya rasa sebab ekspresi. Ekspresi? Zaman generasi berbeza kan attitude kan. Millennial, baby boomer, generation X, Y, Z, sekarang alpha. Sekarang alpha? Sekarang generasi alpha. Macam anak-anak mungkin anak-anak Mirul ni tak tahulah apa jadi beta ke. Beta dah tu macam Sherry. dah macam ikan laga kan. So setiap generasi attitude dia berbeza. Jadi dan generasi sekarang ni self expression dia tak suka dia cakap. Kita dulu kita reserve kan. Ada barrier. Ada perbatasan yang kita nak buat kan. And then sebagai pensyarah pun saya bagi kuliah beza dengan dulu dengan sekarang totally berbeza. Sekarang pensyarah lebih berkawan dengan pelajar. Dulu Dia lambat kena tutup Tak pintu, boleh masuk. tak Betul, tak boleh masuk. Memang tak. Datang lambat pun takut ni. Tapi kerana mereka ada satu senjata yang mana mereka gunakan sebaiknya iaitu social media sebagai form of expression. So pensyarah pun takut juga. Takut disalah ertikan apa dia buat dan nak berjaga juga periuk nasi supaya tidak melangkaui batas tu kan. Dia kena menjawab dengan orang atas pula. Kan. Padahal kita tak buat kan? Padahal dia tak buat sebab social media ada banyak perspektif kan. Betul. Dia ada vintage point yang berbeza. So and then kita pun social media sebagai pendengar kita tak boleh nak buat keputusan satu Satu cerita. side, Kita kena dengar dua-dua kan. Macam doktor dah jadi pensyarah dah lama kan. So adakah method yang doktor pakai tu start daripada doktor dah jadi pensyarah ke atau selepas itu? Maksudnya adakah sebelum ni doktor pun buat benda yang sama, lambat kunci pintu? Tak boleh. Kita tak boleh. Bagi saya secara prinsip filosofi pengajaran tu saya tak boleh buat macam tu sebab kita manusia lemah kan. Ada buat silap. Kalau kita lambat mungkin ada faktor-faktor tertentu kan yang dia lambat. Jadi kita kena faham lah. Kan? Kalau kita tak faham nanti dia akan komen pula kita sebab dia ada evaluation end of semester dia nak evaluate. Oh, faham. Kerana benda satu mungkin evaluation tu jatuh kerana satu benda yang mungkin kita buat. Jadi dan pelajar pun sekarang dah jadi pelanggan tau. Dia bukan masuk UiTM belajar, dia adalah anak murid tak. Dia adalah juga pelanggan yang kita kena serve, kita kena beri perhatian, kita kena didik kan. Maknanya kalau ada student yang ada masalah macam datang lambat tu, doktor akan tanya dia kenapa Betul. lah. Betul. And then, ataupun dia saya maklumkan kepada pelajar, komunikasi tu penting. Kalau ada apa-apa, you bagi tahu saya awal. Okey doktor, hari ni saya lambat sikit masuk UK. Masuk Tahu nak UK check. apa? United Kingdom. Unit kesihatan. Oh, sorry. Bukan budak UiTM. Sorry lah. Sebab dia jarang pergi kot. Dia jarang sakit. Biasa pergi swasta je. Dia sakit mental dia bukan pergi UK. Sebab apa? Sebab kita ada insurans. Oh dah tak buat dah. Kan. So mungkin sebab tu. Dan then saya sebagai pensyarah saya kena balance tau. Ada cara dulu yang Boleh berkesan, digunakan. ada juga cara sekarang yang berkesan. And then saya cuba rapat dengan student dengan assignment yang lebih interaktif. Macam assignment saya, student punya assignment, kita pergi tengok movie, kita kritik movie tu. Wah, Semua. sorok je. Dulu tak ada kan. Dr. Norman. Itu normal. And then popcorn, air saya belanja. Saya nak jadi student doktor lah. Tak boleh, kau dah tua. Boleh, apa siapa cakap belajar tak sama boleh. master lah. Sama Because master. kita orang punya course memang
Itu Kos aku adalah tak ada. assignment. Itu assignment. Kos aku tak ada. Aku pergi travel lah. Pergi sana. Kos kita orang tu adalah assignment, kena jual tiket wayang. Lepas tu Fan, kalau aku macam Kau macam target pensyarah tu. tak ada banyak aku kena Bukan. pilih. Tapi setiap pensyarah ada cara dia masing-masing yang berbeza dan dia tak boleh sama tau. Betul. Mungkin ada setengah pensyarah yang tegas, okey. Yang setengah pensyarah dia okey, fleksibel. Setengah pensyarah dan dia kena fleksibel, dia tak boleh rigid. Faham. Sebab pembelajaran ni dia boleh belajar dengan pelbagai cara. Ada yang visual, ada yang pendengaran, ada yang kinestetik. Kita buat benda tu baru dia belajar. Macam masak kan. Macam Miro suka masak kan. So Miro kena buat dulu baru belajar kan. Baru ingat kan. Betul. So pembelajaran tu ada 4 jenis selalunya. Visual, kinestetik, audio dengan digital. Doktor ni mesti banyak disayangi oleh anak murid. Dah kalau tiap-tiap minggu dapat tengok wayang free takkan tak suka. Bukan tiap-tiap minggu, satu semester sekali Oh, je. sorry, saja cuba. Kayaknya kau tak duit. Saja cuba. Nak tanya kau pula Fan. Macam tadi doktor cakap dia punya pendekatan dia memang kalau belajar sebagai pensyarah kau kena jadi kawan dengan student tu sendiri. Ya, betul. Macam kau masa belajar dekat Vita dulu, adakah pengalaman-pengalaman yang dibuat kawan masuk aku pensyarah yang buat kawan dengan kau ke apa, ataupun mungkin macam Farhan boleh tak buat ni, nanti saya bagi markah lebih sikit. Oh, tak ada. Kita borak masa poli Okey, boleh. Tapi aku rasa masa degree UiTM untuk aku tak ada lecturer yang kira menggunakan metod berkawan dengan aku. Tapi dia bukan semualah cuma dengan aku, tapi student lain ada lecturer guna metod berkawan tu. Adakah pensyarah tu tak suka kau? Mungkin lah. Yeah. Tapi tak pun. Maybe sebab student-student yang berkawan ni adalah diorang ni join luar punya projek. Maksudnya ada shoot luar, diorang join jadi production assistant. Faham. So aku tak join benda tu. Tapi dekat poli benda tu develop daripada awal dia lama-lama berkawan. Dia bukannya start terus berkawan. So dari SEM 1, 2, 3 lepas tu Sama macam aku. praktikal. Aku praktikal SEM 4. Dan next SEM 5 tu barulah lecturer start berkawan semua, sebab benda dah mula start selesa. Sebab tu macam masa aku SEM 1, 2 tengok senior, kita tengok senior yang dah nak habis tu macam, "Ui, dia boleh cakap dengan lecturer macam ni? Borak-borak macam kawan tu." Kan kita culture shock kan, sebab kita bila muka lecturer tu yang borak dengan senior yang relate-relate tadi kan, bila masuk kelas aku je macam dia bertukar. Dia tak rasa macam, ni boleh buat kawan ni kan. Rupanya kita dah ujung SEM dah nak habis, barulah kita rasa kawan tu. Tapi Best lah. kau rasa tak macam okay lah, kita belajar poli tu kita belajar di kawasan luar bandar. Degree tu kita belajar di kawasan bandar. Tapi nampak tak perbezaan cara mengajar di antara luar dan dalam bandar? Dia macam apa yang aku perasan bila kita belajar dekat poli tu, cara pengajaran diorang tu lebih macam orang-orang dulu punya, kau tahu tak? Macam bila study kau kena straight. Bila main-main kita main-main. Bila study kena study. Kan? Macam luar bandar pakai papan putih, macam dalam bukan macam tu. Bukan macam tu. Cara method. Method dia. Macam kalau doktor, macam kalau saya tengok macam kalau doktor post ke apa, macam doktor punya method dia more to friendly. Betul. Kawan, kan? Kita boleh borak apa. So ada beza tak yang kau nampak di antara bila kau belajar di poli dengan degree? Aku rasa beza dia bukannya tempat, beza dia adalah lecturer tu sendiri. Macam doktor guna method friendly punya method kan. Tak semua lecturer guna method yang sama. Macam doktor cakap tadi kan, ada setiap lecturer ada method masing-masing kan. So nak jumpa method yang sama macam doktor tu bukan senang sebenarnya. Tapi dia bergantung dekat kau punya attitude jugalah. Kalau kau jadi macam kerek, siapa nak kawan kan. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan teaching is also enacting. Betul. Jadi nak mengajar ni pun sebahagian daripada lakonan. Ada lecturer bila dia masuk zone mengajar tu, dia akan jadi macam Pak An cakap tadi, dia akan jadi aku tak boleh buat kawan ni. Kan? Tapi ada juga lecturer yang buat satu perbatasan di mana bila dia masuk kat stage tu dia jadi orang karakter lain. Betul. Macam saya tak, di luar di dalam saya sama. Saya tidak berpura-pura bila mengajar.
Sebab saya mengajar based on teori dan juga praktikal. Jadi sebab saya nak diorang faham apa yang saya buat in and out. Daripada teori ni saya gunakan macam mana. So saya nak menjadi pensyarah yang bukan saja mengajar tapi tak buat, tapi pensyarah yang mengajar dan dia buat benda tu. Lagilah student faham apa dia nak buat kan. Tapi berbalik kepada lakonan tu, memang pensyarah, ini mungkin bocor rahsia pensyarah lah. Pensyarah ni pun sebenarnya mereka berlakon juga. Betul. Dia are part of acting. Teaching is 90% acting, 10% adalah teori. Mungkin acting tu adalah untuk dia nak bagi tahu yang student jangan melangkaui batas lah. Betul. Itu Kan. salah satu ni lah Tapi kan. acting yang baik lah, bukan acting yang tak baik. Faham, kan. betul. Acting mengajar. Kena ada respect lah kat situ. Bangun. Selamat pagi. Contohlah macam yang TikTok tu kan. You got it. Yang pakai spek tu. Yang menang tu Tita Orang Award. Tita Award tu. Tita Award tu. Dia pun ada pendekatan dia memang berkawan kan. Betul, Berkawan. Tapi macam tu lah generasi Sekarang. macam tu yang sekarang belajar. Dia nak benda tu interaktif tau. Jadi pensyarah pun kenalah berubah dengan peredaran zaman kan. Macam ni kita nak mengajar. Lecturer saya dulu masa kat US, dia orang lagi sanggup berlakon karakter sejarah untuk mengajar kelas-kelas high school. Kita contohnya pencara kita datang satu hari tu bab tentang hantuah Melaka. Jadi hantuah? Dia jadi hantuah. Kan menarik Seronok, benda tu. seronok, Seronok kan. Macam dia jadi Doktor night adalah dalam High School Musical. at the museum. Bukan. Lepas tu? Kan? So dia macam night at museum lah. Benda tu berkisahkan reality. Tapi nak menarik orang ke museum, dia buat movie Night at the Museum. Selepas movie tu keluar, ramai gila orang pergi museum. Betul. So mungkin museum negara pun kena guna approach macam tu. Kita gunakan kekuatan filem, filem tourism ni untuk menarik minat orang datang. Jangan time buat pesta hantu punya ramai. Betul. Pesta lain senyap aja. Saya tahu nama kalau Malaysia punya movie apa. Night at the Museum Negara. Oh, ada negara ya. Sebab kita pakai ni kan. So kena negara ya. Itu Tapi good seronok idea, kan? good idea kalau Tapi macam tu Malaysia macam buat. doktor cakap kan, okey, doktor dah mengajar di sini dan doktor belajar dulu dekat US. Betul. Apa beza? Sangat US berbeza. dengan Malaysia. Sangat berbeza. environment, Mereka attitude kan? mereka berfikir dalam bahasa Inggeris. Kita berfikir dalam bahasa Melayu tapi belajar benda Mat Saleh. Bahasa Inggeris. Macam mana tu? Contohnya lah kita baca buku teks. Okay. Buku teks bahasa Inggeris kan. Aha. Tapi cara berfikiran adalah berfikiran bahasa Melayu. Okey, faham. Jadi faham, mereka faham. ada setengah perkataan tu dia tak faham. Mereka student di sana dia cakap apa yang macam kita cakap. Memang bahasa dia. Di bahasa dia faham apa yang faham. Jadi kita minta attitude suruh baca, dia akan baca. Sebab benda tu senang bagi dia baca. Student kita minta baca chapter 1 tentang introduction to something. Film cinematography. Dia bahasa-bahasa dalam tu jargon kan. Kalau tak faham kan. Betul. Lagi dia tak faham. Betul. So kalau ada student nak berkawan tu yang saya maksudkan tadi, bukan maksudnya dia berkawan macam kita berpeluk-peluk, kita bersahaja, joking tak. Dia tidak takut untuk bertanya soalan. Sekarang dulu macam saya nak tanya soalan lecturer takut ni. Ya betul, saya Kadang-kadang tulis delete. Betul. Delete. Macam mesej kat bini lah kan. Betul. Tulis. Tak kena delete. Kan macam pernah buat kan. So dia jadi situ. Jadi student sekarang satu benda lah mungkin dia orang ni tak dia tidak mengira waktu. Kadang pukul 10, pukul 11 apa yang dia ingat dia mesej je. Tapi saya kalau ada waktu saya mesej saya reply. Kalau tidak besok saya reply. Betul. Okay? Dia nak instant gratification tu tau. Dia nak cepat. And then saya tak nak mereka ada rasa takut nak bertanya. Supaya saya ni sebagai resourceful person, saya boleh bagi tahu apa dia ada masalah, saya cuba selesaikan. Macam itulah metod pengajaran yang mungkin bagi saya sesuai bagi saya. Mungkin bagi orang lain dia ada cara lain kan. Macam mana dengan kita santai sikit PL dorang? PL tu macam-macam. Bukan Adakah- saja pensyarah yang berlakon. Student pun berlakon juga. Lakonan diorang ni kan macam-macam. Mereka boleh menang lah anugerah TikTok tu tak. Dia student ni macam-macam alasan dia boleh bagi. Kadang-kadang alasan tu di luar kotak. Di luar paranormal benda yang kita buat. Okey lah doktor, kalau macam kita kat sini biasa, alamak doktor saya tak sihat, tak boleh Saya tak datang lihat. demam, Itu sakit biasa, perut, itu pening biasa. kepala. Itu biasa. Kalau biasa? Kita tahu game dia. Kan. Kalau kat sana luar biasa macam-macam. ada contoh tak doktor boleh bagi? Susah nak bagi contoh. Kadang-kadang tak masuk akal. Kau tengok kuda tu punya grup WhatsApp. Banyak alasan tu kan. Macam-macam lah. Saya pernah juga student yang kena rasuk the same class. Dekat US. Betul. Tak kat Oh, kat Malaysia, sini kat Malaysia. Pencak Alam. Ini Pencak Alam ni student tahulah. University Dan tu malam ke? Purple. Siang. Siang kena masuk. Lain macam. Benda yang saya tak pernah fikir untuk handle, saya kena handle.
di dalam kelas tu waktu saya bawa balik mengajar 2013, benda tu mungkin 2014 2015. Tahu, tentu puncak alam baru kira baru lagi. Ha. Bawah tu tak ada apa kan. Ha. Kita nak mengajar teori lah kan. Sekali kita kena lead benda yang spiritual. Contohnya dalam satu kumpulan sama, 2 orang yang ada saka tak suka satu sama lain. No, saka dia keluar. Dia bagi tahu apa? Doktor, minta maaf, saya tak boleh group dengan dia ni. Kerana saya mungkin alasan ni tidak masuk akal, tapi saka dia tak suka dengan saka saya. Lepas tu apa kau dia sebagai pensyarah kau nak buat apa? Nak buat apa? Nak buat apa ni? Terus pakai kopiah. Ambil tasbih. Ambil tasbih. Letak macam Ustaz Hamdi tu kan. No. Dia nak buat apa? Oi, blank nak cakap pasal Bila waktu tu terjadi, kita panggil ustaz pun, lepas student tu bangun, sedar, dia kata, Dr. Faiz, lepas ni jangan panggil ustaz tu. Dia tak tahu apa, bohong saja. Kau nak cakap apa? Allah. Doktor, kalau benda ni terjadi, doktor buat gini. Oh, dia Selepas tahu. kejadian tu, saya jangan jadi ustaz. Boleh bagi ceramah. Bukan bagi ceramah, dah tahu apa nak buat untuk dia. Masa yang dia ambil tu lama ke? Lama. Aku rasa lepas ni kalau dia kena je tak apa. Saya boleh tolong. Panggil Dr. Faiz, jangan panggil ustaz, panggil Dr. Faiz je. Dr. Faiz boleh buat. Aku. Kelas lain, benda tu dia histeria. Bagi Dr. Faiz. Saya dah balik, kena datang. Jadi Sambung shift balik lah. sambung sini balik. Itu benda pengalaman saya mengajar yang macam sampai sekarang saya ingat. Dah 10 tahun, 11 tahun mengajar. Benda tu momen yang saya rasa macam, wow, aku Tak boleh dilupakan. Aku ada bakat jadi ustaz. Saya faham benda tu. Ustaz Faiz. Kan? So, menarik lah. Tapi benda tu yang mematangkan saya sebagai pensyarah. Kan? Harap-harap tak ada lagi lah yang ada benda-benda macam tu. Kalau dapat kat saya, kelang kabut saya. First time Cuba kan. message, student message awak benda yang sama apa yang saya lalui. Awak nak reply apa? Jam by. Jam by, memang jam. Saka tu yang main Arsenal tu kan? Itu Saka. Itu Saka. Itu Saka. Lain. Aku cakap macam tu Kalau je. kau cakap macam tu, memang mungkin besok kau dah tak jadi lecturer dah lah. Memang kau tak jadi Tapi lecturer. Alhamdulillah, saya jumpa balik pelajar tu, sekarang dah berjaya. Kerja kat organisasi yang baik. Okey, dia group sekali tak dengan yang tu? Tak. Tak. Kalau tak kerja, ada, tak, dia kerja sekali ke mana? Bos ni call, ni Dr. Faiz ke? Dua-dua ni Saka. Dua-dua Saka ni bergaduh ni. Dah kena buat 2 kerja member. Itu adalah salah satu cerita pengalaman saya mengajar lah. Ada banyak-banyak lain. Yang itu paling dahsyat lah saya rasa. Kan kita ada 2 benda makhluk yang ikut belajar. And then dia message kita, saya tak boleh dengan grup dia ni. Sebab saya tak boleh. Saka saya tak suka satu sama lain. Kita nak jawab Aduh, apa? aku jam tu kalau dapat kat aku. Ui, memang jam. Memang jam kan? Itu mengajar lah kan? Ni aku nak tanya kau. Masa kau belajar dulu, kau dah start ke belum? Kau dah buat Dah. video sekali ke dah buat? Dah. Dah. So kau time dalam Aku start ni apa cerita ni? Kejap ada, kejap tak ada ni. Macam ni doktor dah upgrade dah. Dah upgrade dah. Yang tu kita podcast lain. Itu podcast lain. Masa kau dah buat start, dah buat video tu semua, time tu kau dah degree dah? Kau dah Aku tengah belajar ke? diploma lagi tu. Diploma lagi. Diploma lagi. Tapi time tu dah start orang kenal ke belum? Time tu tidak sangat. Time tu orang kenal aku sebab kan video bodoh aku lah. Dia buat Running Man. Tapi orang kenal lah. Oh, ni video Tapi saya kenal Ustaz time tu. Oh, kenal Saya kenal. Saya malu ikut rapat. Running Man? Running Man? Bukanlah Start Production. Masa bila? Masa start buat Running Man. Kita buat Running Man. Start selepas Running Man, selepas tu doa buka niat puasa. Lepas tu lah. Itu dah legend dah. Mana video pergi tu. InsyaAllah akan ada nanti lah. Sebab dulu masa belajar, kan aku masuk lambat kan. Pak An dengan Narik yang masuk dulu. So kan kita nak makan dekat kandang kan. So dulu kan kandang bukan kandang baru sekarang kan, kandang lama kan. Aku tak pergi sekarang. Aku tak pergi lagi. Aku dengan Fik ikut je lah Arik dengan Pak An. Diorang sini, diorang kat depan lagi makan. Mungkin ada yang tak tahu kandang tu apa. Kandang tu kalau korang nak tahu, dia dekat Vita. Dulu dia macam warung-warung Vita tu kecil. kat mana? Vita tu kat mana? tu dekat Puncak Perdana. Kau Kau jangan tanya banyak-banyak boleh tak? Macam mana tahu orang tak tahu Vita ke? tu dekat Puncak Perdana UiTM, dan sekarang diorang panggil tempat tu kandang sebab Sekarang student masih? student kumpul dekat situ. Masih kandang lagi? Masih kandang tapi Nama dia dah kandang. jadi macam R&R. Faham? Dia dah jadi macam Kandang R&R. Dia upgrade lah. Dia dah upgrade. So bila nak pergi ke kandang tu nak pergi makan, aku perasan tau, Pak An dia akan lalu belakang sebab kedai kat sini. Pak An akan lalu sini pusing. Harid akan lalu sini. Dia dapat crowd banyak Harid akan lalu tempat crowd banyak tau. Aku Dia macam, memang. kenapa ni kan?
Okay, yang first aku ikut Pak An dululah. Macam ikut Pak An, masuk Tak ada orang jerit lah? Pak An macam Tak, aku lalu belakang tempat kereta parking. kereta parking. Itu gelap gila. Lepas tu cakap, asal kau tak duduk depan Pak An? Nak malas lah. Macam kalau kau nak tahu kenapa, nanti kau ikut Arid. Okay, next day tu aku try ikut Arid. Arid pun lalu lah kan. Kan orang tengah makan banyak kan. Semua macam, Arid macam, Arid, Time tu slow mo ah? Slow mo tak Aku jalan? nampak kat belakang tu macam slow mo. Oh, Macam, ya. Arid, kau back dong. Macam Arid macam, Aku macam, oh, faham. Okay, faham. Sebab tu Pak An lalu belakang tau. Dia tak nak lalu depan. Dia tak nak orang tengok dia rupanya. Itu antara pengalaman yang bagi aku best tu benda tu. Sebab tu aku tanya kau, ada tak experience benda tu masa Aku tu? ada lah orang macam Miroster. Aku macam aku tak tahu nak respon apa tu. Itu masa degree ke apa? Itu macam diploma lagi orang ni. Takkan aku cakap ya saya Miroster. Takkan macam tu nak respon. Aku macam senyum kambing lah. Kita biasa dengar macam kalau aku orang tak macam Arid sebab kau tu kawan dia. Aku kalau lalu mesti akan dengar macam Ya tu. Dia ingat kita tak dengar. Aku jam tau. tapi baru malam semalam aku kat Medi kan. Dia nak buang lah, nak buang sampah betul. Lalu depan dua orang brother ni, dia macam dia macam dia nak macam Subdash. Aku baru lalu ni. Aku macam pandang dia. Pika. Suara pika. Aku dah nak keluar. Bang, saya dengar bang. Dia gelak. Tapi yang bestnya adalah bila bagi aku benda ni kelakar kot. Sebab Dr. Norman kan. Doktor Kenal Doktor kenal kan. Dia kenal apa? Siapa tak kenal Dr. Norman bro? Siapa tak kenal? Dr. Legend Norman tu. legend teruk bro. Saya pun terinspirasi dengan dia. Dia sangat unik. Dahsyat. So bila dahsyat. Bila ada satu time tu yang memang aku tak boleh nak pergi kelas dia sebab aku ada event yang aku boleh attend kan. Dia kan kau kena bagi tahu dia. So nanti bila kau dah beritahu dah explain macam saya buat video ni sebenarnya, so saya kena datang apa semua. So sejak daripada tu bila jumpa aku je macam celebrity. Dahsyat. Ada apa-apa ke? Selebriti Instagram apa? Selebriti social media. Dia panggil aku selebriti je. Selebriti. Tapi itu je dia ulang tak habis-habis. Tapi Adan okey tak dengan cara mengajar macam tu? Cara Perlian. perlian Pilihan dia cara macam tu bagi saya kelakar Untuk lah. Dr. Norman cakap dia kelakar. Sebab dia satu figure yang Tapi dia takkan cakap macam tu sebenarnya dekat orang lain kan. Tapi berita yang kita ni social media selebriti, antara lecturer Vita dia boom satu hari tu, dia boom sampaikan Dr. K, Mr. K tu adalah doktor semua doktor kan. Sampai lecturer lain pun tiba-tiba masuk kelas, "Oi, awak ni selebriti social media Oh, wow. Pak respon macam mana? Ya. Tu tak ada lah. Tapi student lain ni yang macam Humble lah. Humble lah. Kita Tak ada lah. macam ada orang lain tu. Bukan saya. Bukan saya. Tapi kalau cakap pasal mengajar, macam Dr. Norman punya method, alamak, mungkin orang tak tahulah kan siapa tu Dr. Norman. Tapi Pensyarah dia orang, pensyarah yang tegas kot. Yang lain lah bagi aku, yang sangat lain. Di mana kalau korang nak tahu, dia kalau satu tengah mengajar ni, seorang je tak ada, dia akan cari kat sampai dapat. Betul. Tapi dia tak marah tau. Sampai lepas cacing. Dia tak marah. Tapi cara dia tu yang buatkan kita macam, oh shit, memang kelas dia kau tak boleh skip. Dia akan cari. Macam tolong call Mana ni. dia beli perhatian lah. Selagi tak call, selagi tu takkan start belajar. Tapi datang lambat ke apa dia tak marah. Tapi dia nak ada. Tak ada. Betul. Dan dia guna method yang sangat banyak lah kan. Macam contoh ada aku pernah dengan dia sekali tu. Mana si Polan ni macam tak ada doktor, tak datang. Dia duduk mana? Duduk kat resak kan, kat belakang. Panggil dia seorang, semua diam. Semua diam bro. Mesti ada dah cari-cari. Tiba-tiba dia buka wallet. Siapa panggil dia, saya bagi RM50. Oh. Orang pertama. Kau memang mati duitan. Kau memang mati duitan. Dapat RM50. Macam doktor saya panggil. So sampai macam itu sekali cara dia. Maknanya dia mengajar. memberi perhatian kepada pembangunan pelajar tu. Betul. Mungkin dia nampak potensi. Macam saya nampak potensi you all lah. Kan, betul tak? Ya, saya minta you masuk UiTM kan. Share lah masa tu. Mengingat time tu, masa momen ni you all nak sama belajar. Dan saya kata, okay, saya boleh tolong you sama belajar. Sebab kerana UiTM ada platform untuk memberi peluang kedua, macam lagu Nabila Razali, peluang kedua. Gitulah saya memberi ruang tu kepada you develop talent you kan. Betul. So, tapi
balik pada soalan tadi, macam mana benda tu you all kata time tu? Macam saya kata sama belajar, dan macam mana you all kata nak berminat sama belajar? Saya pun nak tanya juga. Macam Awak lah. Saya Saya. Awak lah. Saya sama. Alhamdulillah dah habis sekarang kan. Habis, semua dah habis. Dah konvo pun. Selesai. Macam saya at that time saya just mikirkan at least kena ada degree lah. Ada degree untuk belajar lah. Sebab saya tak tahulah macam tu, macam fikir kalau kita tak sama belajar, sebab sekarang kita punya pekerjaan tu dia bergerak seiring dengan kau punya pengalaman dengan kau punya pembelajaran. Kau kena ada sijil juga. Kan? So baru kau boleh pergi sama-sama naik. Sebab kalau kau nak mula daripada orang kata daripada pengalaman, memang benda tu kau kena mula yang sangat bawah. Betul. Baru kau boleh sampai di mana kau ada pengalaman dan kau ada pembelajaran. Betul. So situ yang macam apa salah kita ada peluang, sebab ada ramai lagi yang dekat luar sana yang tak boleh sama belajar. Betul. Kan diorang nak belajar tapi diorang tak ada kemampuan ataupun tak diberi peluang. Betul. Ataupun ada adik kecil masalah. kan. So bila kewangan. kewangan dan bila memikirkan yang kita ada peluang untuk belajar, just kita belajar je lah. Tapi janganlah tanya kenapa tak sama master lah, tak sama PhD. Kenapa tak masuk master? Itu orang kata mungkin sampai degree je lah dulu kot. Kita tak tahu, mungkin wahyu tu akan datang bila dah Wahyu lama tu kerja. sedap tu, kadang-kadang kita bakar. Itu wahyu. Sorry. Itu wahyu. Wahyu ke waklu. Itu antaranya lah. Tapi minat tu mungkin akan datang kemudian. Minat tu akan datang belajar. kemudian. Tapi pentingnya education ni, sebab sekarang ada orang kata tak payahlah belajar, kau kerja terus je. Itu content creator. Kau buat je jadi lah. content creator, bukan content motor kan. So kamu macam Pak An macam mana pula? Tak, sebab macam cakap jadi je content creator. Kau nak jadi content creator pun kau kena ada ilmu. knowledge, ada ilmu. Bak Ada kata knowledge. KA, you need to have a knowledge before you do the right thing to do content creator. Macam lain Macam lain je, macam lain je. Tak aku cakap sebenarnya. Kau Khairul Ami? Tak. Kan? Sebab perasan juga kan doktor kan, mana yang orang kata yang sunat laser ni, tak ada. Kena kecam aku jadi kan. Tak ada yang baru-baru ni macam tak iyalah jadi tak buat apa nak belajar. Kau buat video je banyak kot duit boleh dapat, buat bisnes je lah kan. Ya, betul. Tapi dalam 10, ambil lah dalam 10 orang, tak 10-10 tu jadi. Betul. Kan? Mungkin seorang. Kan? Kalau kau tak terlibat dalam seorang tu, macam mana kau nak survive lepas tu? Kan? That's why lah macam bagi aku ada peluang untuk belajar je lah kan. Macam kau sendiri sebelum kita nak buat video pun, kau punya base belajar kau pun memang video dan filem dan kau praktikkan benda tu. Tapi bagi aku sambung belajar ni dia bukannya contoh kalau kau ambil architecture kan. Dia bukannya sebab architecture tu sangat. Dia sebabkan untuk develop mentality. Skill lah. Mentality bila kita belajar tu common sense, connection, networking, dia nak develop benda tu juga. Instead of apa bidang yang kau ambil sebenarnya. Sebab kita macam mana pun kita punya portfolio pembelajaran pendidikan kita akan membantu kita somehow. Kalau bukan sekarang, one day dia akan membantu kita juga. Yang kita ni ada ini. Tu yang macam ada setengah student kat cakap kan, macam alah banyak kerja lah lecturer bagi dah lah nak cepat. Tapi bila dah kerja macam benda tu Tapi memang kenapa kan. lecturer buat macam tu? Kenapa ada deadline? Kenapa ada rubrik? Kenapa ada macam tu? Macam kalau dulu You tahu saya tak tahu benda ni betul ke tak. Macam kalau dulu saya komplain lah benda ni apa benda lah deadline punya. Tapi bila dah kerja, bos memang nak macam tu. Kadang-kadang mana-mana pun ada deadline. Memang Sebenarnya ada dia nak deadline. latih kita, menterapkan kita ni lebih panggil apa? Disiplin satu. Betul. Itulah ayat yang saya nak dengar orang cakap. So 10 markah. Kalau dia student saya dah Saya bagi boleh dah ambil ikhlas master. Dah. Boleh ambil master dah. Dah boleh ambil master dah. Kau pergi satu kelas je, lepas tu dah ada master cukup. Sebab kau cakap disiplin je, terus dapat master dah. Jadi bagi pihak orang yang nak employee lah, yang nak mencari pekerja, bila awak ada degree bukan bermaknanya awak berilmu ataupun knowledgeable. Awak telah lepas satu kategori di mana satu program struktur yang berdisiplin, awak dah buktikan awak berdisiplin. Awak boleh buat meet up the deadline, you boleh buat exam, you boleh score benda-benda memory Critical ni. lah. Critical thinking, you boleh discuss. So benda tu yang menunjukkan okey, dia ni ada degree, dia dah lepas satu tahap disiplin yang mengatakan Mamat ni, budak ni, Minah ni berdisiplin untuk habiskan kerja. Bila you dah in the workforce,
benda yang lecturer bagi compare dengan bos bagi lain, lagi berat. Lagi berat, betul. Sebab tu kebanyakan orang yang dah bekerja dia nak sama belajar sebab dia nak relax jap. Saya setuju. Kan? Saya setuju. Rasa nak masuk balik. Dia Ambil degree. Kalau macam saya dah tahu, dah tengok ada orang tu dah ada master, maknanya kita tahu dia ni berdisiplin. Bangun pagi, tulis thesis, buat lagi. deadline. Maknanya dia ni dah sampai satu tahap disiplin yang membezakan dia dengan orang lain. So kalau you tak ada degree, tak ada diploma, tak apa, boleh berjaya, tak ada masalah. tak ada masalah. Cuma dia tidak ada kriteria nak menunjukkan dia ni berdisiplin ke tidak. Doktor cakap macam ni, entahlah, aku rasa aku nak sama master. Kena terbuka kau punya minda lah. Jom Fan, kita sama master. Doktor ada ajar student master? Ada, saya ada ajar student master, ada PhD. kosong? Ada. Tiga. Tak, tapi kita kena gabungkan bidang tu supaya dia jadi multidisciplinary. Kerana sekarang ni kita tak boleh berfikir dalam satu bidang saja. Betul. Contohnya filem dengan tourism, kita gabungkan jadi film tourism. Bukan jadi Apple Pen tu, bukan. Bukan Apple Pen tu, bukan. Bukan. Dia jadi film tourism. Kan? Macam mana contohnya Korea kan. Macam Pak An kan, dia punya video-video Korea tu kan. Macam mana Pak An boleh jadi satu sumber rujukan untuk orang Korea memahami budaya kita. Contohnya vice versa lah kan. So Entity. menarik tu. Ada student saya juga yang buat tentang Hallyu punya tourism. Macam mana orang kita tertarik dengan budaya Korea dan pergi ke sana untuk tengok cerita-cerita yang dia tengok kat Korea, Netflix semua ni lah. Sanggup dia Sanggup. belajar. Aku setuju lah macam doktor cakap, kita boleh gabungkan macam filem dengan tourism tu. Betul. Kita jadi lecturer je, tak payah belajar. Macam mana Fan? Boleh je sambil boleh je. kita belajar, kita mengajar, boleh je. Betul, boleh je. Betul. Mana nak apply Aku teringin nak jadi Tapi lecturer ni. student, kalau kita degree boleh ajar diploma je kan? Betul. Dia kena peringkat satu. yang bawah. Kalau you buat master, boleh mengajar master. Kalau master boleh ajar master? Boleh. Degree pun boleh? Boleh. Diploma pun boleh? Boleh. Dia kena at least satu tahap pengajian yang tinggi. Tapi master boleh dengan master? Boleh. Degree tak boleh degree lah. Degree kena bawa diploma. Tak, degree boleh. Oh, degree boleh. Oh, Fan. Boleh. Sama je. Kau nak ajar siapa? Aku tak, dia tanya je. Dan mungkin satu lagi benda lah, siapa yang tengok video dia nak teringin nak belajar tapi dia ada pengalaman kerja yang banyak kan. Dia boleh join, contohnya dia ada diploma, dia nak skip degree dia dengan pengalaman bekerja dia, nak buat master terus. Boleh. Dia menggunakan pengalaman bekerja dia, contohnya 4 tahun, 5 tahun dalam industri untuk dia qualify skip degree. Jadi dia sama master. Dia buat Tapi dia ada exam ke apa? Dia ada very simple exam untuk APEL, dia panggil tu APEL. APEL A, APEL C. So selalunya untuk yang pengalaman ni APEL A lah. So dia buat contohnya 5 tahun, 6 tahun bekerja dalam satu bidang industri. Dia submit dia punya resume. Dia akan buat satu normal exam, simple punya. Lepas tu dia boleh ni skip degree, sambung master terus. Adakah dia dapat scroll degree? Bukan, dia akan dapat scroll sijil APEL untuk kemasukan master. Pun boleh juga. Jadi banyak orang fikir aku kena start balik bawah. Tak ada semestinya. sebenarnya. Pengalaman kerja dia pun boleh dikira sebagai indikator untuk dia skip diploma Program tu baru ataupun lagi degree. ke macam mana? Dah lama juga. Dah lama juga. Tapi tak diwawarkan lah mungkin secara menyeluruh. mungkin Kan. orang tak dapat tahu. So tak siapa tahu yang tengok kepo nak belajar, sambung check out APEL. Boleh ke kalau pengalaman tu kita skip master terus? Boleh. Oh, boleh buat PhD juga? terus. Oh, boleh? Boleh. Itu berapa tahun tu? Kita ada Boleh. Tak, dia bukan mungkin tahun. Cuma buat PhD tu 3 tahun lah minimum. Oh, so ada Okay, sekarang apa ni? Adan ada degree kan. Nak skip master boleh dengan pengalaman bekerja. Contohnya 3-4 tahun dalam bidang ni lah kan. Media. Dia ada exact ke berapa tahun yang kita boleh? Contohnya lah program master setahun setengah. Dia kena lebih 2 tahun Okay, fine. daripada program master tu sendiri. Dalam Tapi PhD macam tinggi je bayaran dia. Dia Kalau macam dalam lagi tinggi. tak. Lebih PhD ni. Macam dia. Lebih kan? Dia macam wildcard lah. Boleh pas PhD dia macam wildcard, betul. Dia macam wildcard yang menggunakan experience dia. Sebab tu dia panggil tu pengalaman bekerja, pengalaman experiential learning tu dikira sebagai tempoh pembelajaran untuk skip satu peringkat pengajian. So maksudnya dia skip master tu dia takkan ada master lah. Maksudnya kalau dia degree terus PhD, master Betul. dia tak ada. Master dia tak ada. Oh. So nanti dia akan bagi tahu lah dia ada sijil APEL untuk master. Sijil APEL tu laku untuk semua universiti. Okay, fine. Itu menarik kan? Cakap je lah, aku ada master. Mesti orang ingat, budak ni dah degree, diploma. Padahal degree tak ada. Ada juga yang contohnya budak degree, dia punya CGPA 3.5 ke atas, terus buat PhD. Dia panggil tu PhD conversion. Convert. Dia convert ke degree dia, terus pergi ke PhD.
Tapi dia kena ada proposal segala macam tu lah. Aku ke apa nak try PhD. Nanti lepas ni kalau podcast, bukan setakat doktor je. Doktor pun kena panggil kita doktor. Doktor okey tak? Doktor okey. Cuma risau takut orang minta MC je bila ada nama doktor ni. Itu lain. Tapi dia dipukul rata. Bila dipukul rata susah juga. Jadi saya pun kena juga menjawab MC student ni kan. Kau kena walaupun faham. saya tak bagi MC. Doktor falsafah dengan doktor perubatan tu lain. Berbeza. Berbeza. Kau janganlah pergi jumpa doktor minta MC. Memang tak dapat lah. Kan. So tapi banyak juga benda yang kita discuss hari ni. Kan? Betul. Dan Tapi inti partinya mungkin kerana ilmu tu penting lah. Betul, ilmu tu penting lah. So, Starting daripada sunat sampai ke PhD. Macam mana tu? sebab itulah nama dia Borak. Evolusi kan. Daripada sunat laser sampai ke buat PhD. Sampai ke bangsa, PhD. Dr. Norman pun selit juga. Tiba-tiba. Sebab kita sayang Dr. Norman. Betul. So aku rasa sampai situ je lah. Dah banyak dah kita borak. Dah habis dah. Aku dah lama Sebab kalau 2 jam mampus aku nak edit. Nak lama-lama masuk kerja sini. Ada kerja kosong. Kalau nak lama-lama, podcaster kan dia Sebab aku nak buat podcaster sebelum kahwin. Alright guys, itu saja. Thank you Mirul. Thank you, Dr. Dan. Faiz, Farah Mazlan sebab sudi datang join Borak Kepo untuk kali ini. So kita Kepo tak ada macam cakap kata-kata ke macam apa nama macam dia kan? tagline dia ke? Tagline ke? Kau kena create Tak, lah. tagline Kena aku- create. tak, tagline Takkan saya- itu pun aku nak ajar. Apa yang tembak saya ni? Tak, tagline yang tadi tu. Borak Kepo dah di mana podcast yang paling kepo sekali. Podcast yang mana gitu. kepo sekali. Try buat. Kita Borak jumpa lagi Kepo. di Borak Kepo yang akan Kita datang di jumpa mana lagi. podcast yang paling kepo. Kita jumpa lagi di Borak Kepo yang paling kepo sekali. Salah kan? Salah. Tak, dia punya kepo tu dia kena sampai yang paling kepo sekali. Dia kena macam tu. Kita jumpa lagi di podcast kepo yang paling kepo sekali. Okey lah. Jangan ambil dia kerja lepas ni. Okay guys, bye. Okay, bye. Balik kepada yang laser, sunat laser tadi tu kan. Berapa ringgit Berapa ringgit kalau sunat laser sekarang? Dia ikut size laser yang kau nak lah. Macam aku kali hijau. Hijau. Dia ikut pada size laser